Selamat datang ke channel Cikgu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Cikgu Hana dalam protokol dan penganjuran majlis rasmi. Untuk slot kali ini, saya akan berkongsi tentang susunan keutamaan. Sumber rujukan yang saya ambil ialah dari Warta Kerajaan Persekutuan mengenai susunan keutamaan persekutuan yang bertarikh 13 November 2014. Warta Kerajaan Persekutuan ini dikeluarkan oleh Jabatan Peguam Negara. Jadi kita ada 67 ranking semuanya tentang susunan keutamaan. Dari yang pertama, yang di-Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong, Raja-Raja dan Pemangku Raja. Kemudian yang di-Petua bagi negeri-negeri. Seterusnya, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. Diikuti yang ke-6 dengan Perdana Menteri, yang ke-7 Timbalan Perdana Menteri dan seterusnya yang berkenaan dengan kita dalam perkhidmatan pendidikan. Kita terus kepada ranking yang ke-57 ataupun 56 ialah pegawai grade utama A, JUSA A, seperti dalam pegawai tentera dan polis dan pengerusi ketua badan berkanun persekutuan yang setaraf dengannya. Kemudian yang ke-57 ialah Naib Chancellor University. Kemudian kalau kita tengok yang ke-58, pegawai grade utama B ataupun JUSA B adalah dalam ranking yang ke-58. Yang ke-59 merupakan wakil tempatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Manakala pegawai grade utama C, pemegang JUSA C, ialah pada ranking yang ke-60. Kemudian kalau grade 54, pegawai grade 54 adalah ranking yang ke-64. 65 ialah setiausaha politik. Yang ke-6, pegawai grade 52 dan pegawai tentera dan polis yang setaraf dengannya. Dan yang terakhir, yang ke-67 ialah konsul besar negara-negara yang tiada perwakilan diplomatik di Malaysia. Baiklah, seterusnya saya akan sentuh tentang susunan keutamaan bagi susunan tempat duduk. Kita selalu mengadakan majlis rasmi yang melibatkan tetamu kehormat. Jadi bagaimana kita nak menyusun tempat duduk bagi tetamu kehormat bersama-sama dengan tuan rumah, saya akan jelaskan. Susunan tempat duduk ini sebenarnya menggambarkan taraf, kekananan dan kepentingan kehadiran tetamu dalam majlis itu. Jadi balik kepada prinsip protokol, maka kita lihat taraf seseorang, kekananan seseorang dan kepentingan kehadiran tetamu dalam majlis yang dianjurkan. Jadi penentuan susunan tempat duduk ini bergantung kepada siapa yang kita panggil untuk hadir sebagai tetamu kehormat. Jadi bentuk-bentuk susunan tempat duduk, susunan keutamaan, def paling hampir dengan tetamu kenamaan ialah def yang terkanan. Jadi kekananan bermula dari sebelah kanan tetamu kehormat. Susunan tempat duduk dipentas juga mengikut kekananan. Jadi kita tentukan dulu sama ada kita memerlukan jumlah yang ganjil atau jumlah yang genap. Selalunya kita hadkan paling ramai 7 orang. Tapi ada juga majlis yang dianjurkan di kampus saya, VIP yang duduk sebagai tetamu kehormat ada 11 orang. Jadi bagaimana kita menyusun mengikut kekananan
tetamu-tetamu kehormat yang patut berada di kursi hadapan. Ya, tumpuan ataupun pusat perhatian ialah tetamu kehormat yang hadir. Jadi ada 4 sebenarnya prinsip penyusunan tempat duduk tetamu kehormat. Prinsip yang pertama ialah susunan mengikut keutamaan. Prinsip yang kedua ialah bilangan tetamu khas dipentas, dihadkan. Yang ketiga, tuan rumah atau host, ya, kita tentukan tuan rumah ataupun host sesuatu majlis itu. Dan prinsip yang keempat, isteri duduk di sebelah kiri suami jika tetamu kehormat membawa pasangan. Ya, kalau tetamu kehormat itu merupakan seorang lelaki, maka isterinya bolehlah duduk di sebelah kiri suami dalam barisan tetamu kehormat. Tetapi sekiranya tetamu kehormat itu seorang wanita, selalunya suami kepada tetamu kehormat tersebut akan duduk bersama-sama dengan hadirin yang ada di dalam majlis tersebut. Jom kita dengarkan penerangan bersama paparan yang seterusnya. Berikut dipaparkan susunan tempat duduk di atas pentas bagi bilangan ganjil. Jadi susunan sofa ini berada di atas pentas menghadap hadirin yang berada di bahagian bawah pentas. Jadi untuk kekanan bagi 3 orang, nombor 1 adalah tetamu kehormat berada di tengah-tengah. Kemudian pengetua atau guru besar di tempat yang kedua, dan tempat yang ketiga mungkin penolong kanan, pentadbiran. Seterusnya ialah kekananan bagi 5 orang. Jadi perkara yang sama, tetamu kehormat berada di nombor 1 dan seterusnya mengikut kekananan disusun 2, 3, 4 dan 5. Seterusnya ialah susunan tempat duduk menghadap pentas bagi bilangan ganjil. Jadi kalau kita lihat sofa ini berada di bahagian bawah pentas. Ya, tetamu kehormat menghadap ke pentas. Jadi dan hadirin berada di belakang tetamu kehormat. Jadi kekananan bagi 3 orang sama seperti tadi. Nombor 1 adalah tetamu kehormat, nombor 2 pengetua dan nombor 3 mungkin penolong kanan. Sekiranya kekananan bagi 5 orang mungkin melibatkan YDP tetamu kehormat nombor 1, nombor 2 pengetua, nombor 3 YDP PIBG, nombor 4 mungkin penolong kanan pentadbiran dan nombor 5 penolong kanan hal ehwal murid. Sekiranya tetamu kehormat ataupun VIP yang ada genap, bilangannya genap, susunannya adalah seperti yang dipaparkan. Jadi susunan ini adalah di atas pentas menghadap hadirin yang berada di bahagian bawah pentas. Jadi kekananan bagi 2 orang bermula dari sebelah kanan. Sekiranya tetamu kehormat nombor 1 sebelah kanan, pengetua atau guru besar nombor 2 di sebelah kiri. Begitu juga dengan kekananan bagi 4 orang bermula nombor 1, 2, 3 dan 4 mengikut ranking. Nak senang ingat seperti pengantin. Kalau 2, 1 suami sebelah kanan, isteri sebelah kiri. Jadi itu boleh dijadikan panduan. Seterusnya situasi yang sama, susunan tempat duduk menghadap pentas bagi bilangan genap. Jadi ini pentas VIP duduk di bahagian bawah menghadap ke pentas dan audien ataupun hadirin berada di belakang VIP. Jadi susunannya sama sebenarnya, nombor 1 dan nombor 2. Begitu juga dengan sekiranya ada 4 orang tetamu, 1, 2, 3 dan 4 mengikut ranking. Seterusnya susunan tempat duduk menghadap pentas bagi tetamu kehormat yang datang dengan pasangan. Jadi sekiranya tetamu kehormat kita
petunjuk di sini ialah S, suami satu, maka isterinya berada di sebelah kiri tetamu kehormat. Kemudian yang kedua, S2, isterinya berada di sebelah kiri isteri tetamu kehormat. Begitu juga dengan suami ketiga, isterinya berada di sebelah kiri isteri tetamu kehormat yang kedua. Jadi begitulah disusun. Namun sekiranya tetamu kehormat merupakan seorang wanita dan suaminya hadir, tempat duduk suaminya selalunya ada dalam kalangan tetamu-tetamu lain. Sampai di sini dahulu perkongsian saya pada kali ini di bawah tajuk susunan keutamaan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Cikgu Hana. Terima kasih kerana terus menyokong dan sudi untuk menonton dan mendengar perkongsian yang saya buat di halaman YouTube ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Sayangi diri, hiasi peribadi. Bantu saya untuk like, komen, share dan subscribe channel Cikgu Hana. Jumpa lagi. Jangan lupa tekan loceng.